Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhaliza, memegang nomor matriks BB20161000, akan membentangkan 4 faktor luaran yang mana mempengaruhi prestasi organisasi dan cara-cara untuk mengatasinya. Oke, pertama dari segi politik, yaitu terdapat berbagai cara politik dapat mempengaruhi budaya organisasi. Dalam skala besar, Kongres membuat undang-undang dan peraturan yang dapat mengubah cara organisasi beroperasi. Walaupun organisasi tersebut mungkin tidak bersetuju dengan undang-undang mereka, ia masih diwajibkan secara sah untuk mematuhinya. Pada skala yang lebih kecil, politik hubungan juga dapat mempengaruhi budaya. Bersaing dengan organisasi lain untuk pelanggan ataupun bahagian pasaran boleh bersifat politik dan mempengaruhi cara organisasi memilih untuk beroperasi. Misalnya, akan berlaku penutupan kedai yang mana mungkin dianggap tidak penting. Dan untuk mengatasinya adalah politik dalam skala kecil atau besar dapat mengubah tujuan dan objektif syarikat tersebut dan cara mereka memilih untuk berusaha ke arah mereka juga. Dan seterusnya adalah dari segi ekonomi, di mana kita tahu ekonomi adalah berperanan sangat penting di dalam sebuah kehidupan kita. Berapa banyak uang yang kita hasilkan, berapa banyak uang yang kita keluarkan atau perbelanjakan untuk kehendak dan keperluan kita, harga yang kompetitif, dan lain-lain juga adalah semua faktor dalam keputusan keuangan yang kita buat setiap hari. Organisasi juga banyak dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Kemerosotan pasaran atau kemelesetan secara langsung akan mempengaruhi penjualan organisasi. Apabila seorang tidak lagi mampu membeli produk atau memilih untuk membelanjakan uang mereka di tempat lain, ini memberi dampak kepada sebuah syarikat tersebut. Dan sebaliknya, syarikat terjejas apabila ekonomi baik dan orang ramai dapat membelanjakan atau melapor lebih banyak uang mereka. Sebagai contoh, nilai membeli belah meningkat juga dapat mempengaruhi ekonomi organisasi dalam sebuah syarikat tersebut. Contoh lain pula adalah berdasarkan situasi pada masa sekarang, seperti yang kita tahu telah berlakunya pandemik COVID-19, yang mana ia juga mempengaruhi prestasi perniagaan, dan pihak kerajaan telah melaksanakan perintah kawalan pergerakan ataupun PKP untuk singkatannya. Hal ini demikian telah menyebabkan beberapa kalangan masyarakat kehilangan sumber pendapatan dan penghasilan mereka telah terjejas. Ini disebabkan sebilangan mereka sukar untuk mendapatkan pekerjaan dan sebilangan rakyat juga tidak mempunyai sumber pendapatan akibat diberhentikan kerja disebabkan oleh ketidakstabilan ekonomi berlaku. Dalam situasi ini telah memberi kesan yang kurang baik kepada yang mana kuasa beli berkurang sekaligus memberi impak yang besar kepada pengurangan permintaan yang tinggi terhadap barang dan perkhidmatan dalam pasaran yang telah dikeluarkan oleh firma yang mana juga melaksanakan organisasi atau aktiviti perniagaan. Justru perkara ini juga memberi kesan yang kurang baik terhadap penghasilan ataupun keuntungan firma tersebut. Oleh itu, sebuah organisasi perlu teliti dan bersedia dalam apa-apa situasi yang akan berlaku. Dan ini boleh diatasi dengan menyesuaikan diri dengan perubahan ekonomi dan dapat menyesuaikan strategi organisasi untuk menampungnya juga adalah sangat penting untuk kelangsungan syarikat itu. Manakala dari segi sosial pula, di mana pendapat masyarakat dan harapan masyarakat merupakan faktor yang besar di mana memaksa syarikat menilai semula bagaimana mereka beroperasi. Sekiranya orang ramai mempunyai persepsi negatif terhadap organisasi tersebut, ini boleh memberi kesan buruk juga kepada syarikat tersebut. Masyarakat mempunyai harapan yang tinggi agar
Organisasi bertanggung jawab secara sosial. Tanggung jawab sosial merangkumi pelbagai topik termasuk jangkauan masyarakat, promosi kepelbagaian kelestarian, dan standar etika yang tinggi. Setiap topik itu perlu dimasukkan ke dalam budaya syarikat agar bijak. Contohnya, kesehatan dan kesejahteraan sebuah produk yang perlu diambil berat untuk penghasilan dan pengeluaran sesuatu barang kepada orang ramai ataupun orang luar. Ini adalah perdagangan sosial melalui siaran langsung yang mana memberi peluang yang besar untuk memperkenalkan atau mempromosikan sesuatu produk yang telah dihasilkan oleh sebuah syarikat tersebut. Oleh itu, dengan pengawasan masyarakat dan akses segera ke maklumat melalui teknologi, syarikat boleh dipantau dengan baik oleh masyarakat. Dan akhir sekali adalah dari segi teknologi pula, di mana teknologi adalah sebagian besar tenaga kerja masa kini. Ia sentiasa diperbaharui dan diubah-ubah, dan ini menyebabkan kesukaran bagi syarikat dan pekerjanya untuk terus mengikutinya. Teknologi adalah faktor luaran penting dalam tingkah laku organisasi. Ini telah mengubah cara syarikat menjalankan perniagaan secara dramatik selama bertahun-tahun, dan syarikat ini terus membuat gelombang dengan setiap inovasi teknologi baru. Perkembangan teknologi, terutamanya teknologi maklumat yang pesat, akan mempengaruhi organisasi perniagaan. Seperti yang kita tahu, perkembangan teknologi ini juga telah banyak membantu dalam organisasi perniagaan. Misalnya pelaksanaan operasi organisasi perniagaan seperti proses pengeluaran, yang mana dengan penggunaan mesin yang berteknologi tinggi, ia juga dapat memudahkan kerja manusia, justru mengurangkan masalah pekerja dan menjimbatkan kos pengeluaran juga. Sebagai contoh, mewujudkan perkhidmatan e-dagang, bahan bakar pengambilan di tepi jalan, pembayaran mudah alih, dan penghantaran cepat yang mempengaruhi prestasi sebuah syarikat, yang mana memudahkan organisasi melakukan kerja dengan mudah dan cepat. Begitu juga ia dapat menarik ataupun mempengaruhi tarikan pembeli. Selain itu, keyakinan pengguna yang rendah, maksudnya pengeluaran sesuatu produk yang mana merangkumi semua aspek, yaitu mampu milik dalam kalangan semua masyarakat. Hal ini dapat mempengaruhi prestasi organisasi tersebut di dalam aspek sosial. Namun, hal ini justru memberi kesan negatif kepada manusia dan alam sekitar. Hal ini demikian karena akan berlakunya tenaga buruh manusia sudah tidak lagi digunakan kerana digantikan dengan mesin, yang mana ia memberi kesan kepada pengangguran terhadap sebilangan masyarakat. Bukan itu sahaja, dengan adanya penggunaan teknologi moden dan tinggi ini, ia akan menyebabkan berlakunya pencemaran udara akibat daripada asap-asap dari kilang, dan pencemaran air sungai dan laut akibat pembuangan sisa toksik dari kilang. Dengan itu, menggabungkan teknologi ke dalam budaya organisasi setiap organisasi adalah penting untuk mengembangkan dan mengekalkan syarikat yang berjaya dan canggih. Namun, kaedah-kaedah ini perlu diseimbangkan untuk mengelakkan berlakunya kerosakan alam. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.